Okey. Pada pagi ni kita akan belajar tentang interference. Okey. So, apa maksud interference? Okey. Interference ni, the contact of portion of two fields are not conjugate is called interference. Okey. Consider figure 13.16 illustrated as two 16 groove gears that have been cut in the now obsolete 14.5 degrees pressure angle. The driver gear 2 turns clockwise. The initial and final point of contact are designated A and B respectively and are located on the pressure line. Notice that the points of tangent of pressure line with the base circle C and D are located inside point A and B. Interference is present. Okey, pada ayat yang pertama ni ada beberapa information yang saya perlu terangkan pada semua. Yang pertama, dia nama gear 2, kemudian nama gear 1 gear 3. Okey, soalan kat sini, kenapa dia start dengan gear 2 bukan gear 1? Kan? Okey, tengok figure 13.16 ni. Okey, kalau tengok gambar rajah ni, dia nama dia gear 3 di atas, gear 2 di bawah. Soalan, di mana gear 1? Okey, di mana gear 1? Okey, gear 1 by convention ia adalah body dia. Okey, dia adalah satu body. Okey, saya lukis saya try lukis kat sini. Okey, this is gear yang pertama. Bukan, gear satu gear. Ini satu lagi gear. Okey. Ini satu lagi, ini gear. Ini satu lagi gear. Gear berkecil dengan gear besar. Okey. Ini dinamakan apa? Dia yang pertama ni dia connect dengan motor. Okey, dia connect dengan motor. Gear kedua ni adalah gear yang dipanggil pinion. Dipanggil pinion. Dan juga gear kalau ikut convention ia dipanggil gear nombor 2. Okey. Dan ini adalah gear nombor 3. Okey, gear nombor 2. Ini gear nombor 3. Okey, mana gear 1? Gear 1 adalah body dia. Yang nombor 1 adalah body dia. Apa saja body lah. Contoh kalau kamu kereta, okey. Kereta ada 4 kereta ada banyak gear. Okey. Tetapi seluruhan body kereta tu adalah dikira nombor 1. Dikira nombor 1. Lepas tu apa saja gear yang connect dengan motor by convention, yang gear yang bergerak dengan motor dia yang bergerak, ia dikira nombor 2. Kemudian yang digerakkan driven nombor 3. Macam mana kita nak baca? Kalau disebut gear, disebut kat sini gear 2, 3. Bukan sebut gear 23 nah. Bukannya kita sebut gear 23. It's not we mention 23, no. Do not mention 23. Jangan sebut 23. Sebut 2, 3. Maknanya 2 menggerakkan 3. 2 menggerakkan 3. Kalau sebaliknya di sini gerakkan motor, di sini ada motor. Motor yang bergerak nombor 3, dia adalah driver. Yang gear 2 ni jadi driven. Jadi kena sebut gear 3, 2. Kan? Maksudnya gear 3 menggerakkan gear 2. This gear number 3 drive the gear number 2. Gear number 2 will become the driven. Okey. Itu adalah convention dia lah. Jadi cara sebutan dia. Kenapa penting cara sebutan ni? Kerana di dalam soalan-soalan dalam keseluruhan buku teks ni pasal topik pasal gear, you akan tengok banyak mention pasal nombor-nombor ni. Dan you akan bertanya soalan, mana gear nombor 1? Soalan pertama, mana gear nombor 1? Gear nombor 1 tu tak ada, kerana nombor 1 tu ialah convention pada body dia. Kan? Tak kira lah apa body kereta ke, body kereta mainan ke, body basikal ke, itu sebagai satu. Kan? Body motosikal ke, tu
sebagai satu. Itu ni gear yang ada banyak mana gear pun dia akan jadi gear nombor 2 ni start dengan nombor 2, 3 dan seterusnya lah sampai habis lah kan, berapa ratus pun. Dan macam mana kita nak baca dia bergerakkan gear tu, dia akan, kita akan kata gear yang mana depan tu dia bergerakkan. Okey, gear 2, 3 mana dia, gear 2 yang bergerakkan gear 3. Kalau terbalik kan, gear 3, 2, jadi gear 3 menggerakkan gear 2. Cara sebutan dia 32, bukan 32 kan, not 32 lah. Okey, so tu cara sebutannya yang okey, yang pertama yang okey, not conjugate is called interference. Kalau interference ni, kalau tengok gambar rajah, okey, kita masuk tentang interference, tengok gambar rajah ni. Okey, saya percaya by this time ramai pada you dah buat assignment kan. Assignment saya suruh kamu lukis balik. Tujuan saya suruh kamu lukis tu kerana kamu boleh tahu lokasi bila saya sebut addendum, dedendum dan sebagainya ni, flank base, base apa, flat base dan sebagainya, you boleh tahu di mana lokasi dia. Saya expect helaian kertas tu ada di sebelah you all lah. Bila saya mention nama-nama addendum ke, you tahu kat mana addendum kan. Okey, to profile, okey, dan sebagainya. Okey, ini dia punya cara operation dia. Tengok gambar rajah dalam buku teks pun dia cerita benda yang sama. Okey, penjelasan dia macam ni. You ada gigi satu gear dan satu lagi gear ada lagi gigi dia kan. Satu lagi gear ada gigi dia. Ni gear, katalah gear 3 lah. Yang ni gear 2 kata kan. Okey, apabila gear baru beli, apabila benda tu baru, dia jalan smooth, dia tak ada involute, dia tak ada interference, maksudnya dia smooth flowing. Jadi dia punya gigi ni bertemu dengan belah atas saja. Dia gigi ni bertemu dengan point ni, bertemu dengan point ni saja kan. Dia tengah ni ada line of addendum dengan bawah ni dedendum, dia punya line dia. Okey, line addendum dengan dedendum. Jadi gear ni bergerak, dia akan sepatutnya dia memang akan contact dengan atas saja. Dia tak boleh contact dengan bawah. Okey, dia contact dengan atas saja. Bila dia contact dengan atas saja, itu normal lah, involute. Memang dia tu masih boleh pakai kan. Tetapi apabila lama-lama wear and tear berlaku, mungkin kamu kena mungkin not quite proper maintenance dan sebagainya, wear and tear, kamu tabur minyak sangat ke, kamu tak buat maintenance, ada debris dan sebagainya, dia akan jadi haus. Okey, bila jadi haus ni, atas ni dia dah makan. Atas ni dah makan. Okey, atas ni dah makan, dia tinggal stub lah. Dipanggil STUB. STUB, stub. Okey, bila dia makan bawah, gigi yang belaga ni adalah dia belaga dengan gigi yang belah bawah ni, belah dedendum ni. Atas ni dah jadi haus. Atas ni dah jadi haus. Okey, bila atas ni jadi haus, jadi wear and tear, dia punya gigi yang belaga ni belaga dengan belah bawah dia. Bila belaga dengan belah bawah dia, itu dipanggil interference. Okey, interference. Okey, jadi inilah panggil interference. Bila gigi tu dia lama-lama dia dah haus, dia makan sebelah bawah dia. Jadi apa macam mana saya nak mudahkan cerita, nak mudahkan analogi dia dengan keadaan seharian kita ni. Macam kamu nak cangkul apa? Kamu nak tanam pokok, kamu nak tanam apa-apa lah, ladang ke apa kan. Kamu ada cangkul kan, cangkul. Okey, dekat rumah semua ada ni cangkul ni, cangkul kat rumah kan. Bila kamu nak korek apa, nak korek tanah, cangkul kamu cangkul ke arah akar tanah lah. Nak buang lalang ke, nak buang pokok ke, nak tanam pokok ke, you cangkul lah. Bila cangkul ni, dia masuk ke akar dia tu, apa
tanah yang elok, ialah kalau tanah tu dah flat, dah cantik dah, bila kamu cangkul dia lubang-lubang lah. Kan? Bila kamu cangkul dia berlubang-lubang lah. Memanglah bila kamu cangkul lubang tu, kamu nak tanam pokok, nak cabut pokok. Okey, ibarat kalau permukaan tu dah cantik, bila kamu cangkul-cangkul itu, dia berlubang. Bila berlubang, dia tak cantik lah permukaan dia. Begitu juga analogi dia dengan gigi teeth gear tu. Bila dah jadi macam tu, dia akan makan dengan akar-akar dia. Jadi sepatutnya clearance tu tak ada lah. Yang gigi tu, gigi gear ni, bila dia bertongontek gear dengan gear, dia mesti ada clearance. Dia mesti ada clearance. Clearance ni masuk lubricant, masuk sepatutnya masuk lubricantnya, tapi kadang-kadang yang menjadikan dia cepat rosak ni adalah masuk pasir, dirt kan, dirt, apa, habuk-habuk dan sebagainya, dia masuk celah-celah ni, dia akan merosakkan dia. Jadi sepatutnya dia masuk lubricant sajalah, lubricant lah. Tak apa, lubricant ni di hujung nanti ada cerita topik pasal lubricant lah kan. Okey, ni clearance. Jadi apabila dah makan, dia dah makan tu, dia tak ada clearance lah. Dia dah makan tak ada clearance, jadi panas cepat lah. Apa ni, gear tu panas cepat lah kan. Bila panas cepat, lama-lama dia akan haus. Haus cepat. Sebagainya kamu kena tukar sampai masa memang kena tukar lah kan. Yang tu pasal gear lah. Okey, boleh faham kata kau tu? Boleh faham tak? Boleh sir. Okey, boleh faham. Alhamdulillah. Berapa orang ni? 85 orang lah. Mana lagi 20 orang tak bangun ni lah. Okey, tak apa. Yang mana tak bangun tu pergi kejut-kejutkan lah kan. Okey, so apa lagi nak cerita? Okey, tentang calculation dia. Okey, sedikit tentang calculation. Ni saya tengah buka website yang nama mathway.com dengan Wolfram Alpha. Ni satu knowledge baru lah. Kalau pasaran lain tak ajar, saya tunjuk lah. Website ni nama mathway.com. Saya tulis kat website papan ni, mathway.com. Kamu Google saja Mathway, Google Mathway. Okay, dia satu website yang akan membantu kamu buat calculation kan. Okay, untuk calculation dia yang pelik-pelik, yang cacing-cacing tu semua tu, apa ni, pakai Wolfram, pakai Mathway. Okay, dan satu lagi website nama dia Wolfram Alpha. Wolfram Alpha. Nanti you explore sendiri. Saya selalu pakai apabila kita nak buat calculation yang cacing-cacing, Laplace integration dan sebagainya tu, guna apa, calculating scientific, apa ni, scientific calculator. Mungkin payah sikit nak pakai. Okey, bila kamu dah ada benda alternatif yang baik, ada dua website ni lah yang saya suggest lah, mathway.com dengan Wolfram apa. Yang ni pun ada apps dia, boleh Google, boleh download di Android dan juga iPhone. Okey, ada apps ya. Okey, saya suggest dia sebagai alternatif kepada scientific calculator. Tapi of course lah, waktu exam yang face to face kamu tak boleh bawa lah. Tapi sekarang ni apa, zaman moden, apa ni, boleh buat online. So it's an alternative kepada scientific calculator lah kan. So untuk memudahkan calculation saya, boleh pakai ni kan. Dua website ni, mathway.com dengan Wolfram Alpha. Ada kebaikan, ada kelemahan masing-masing. Saya nak kamu explore kedua-duanya. Okay. Jadi tadi punya assignment, nak lukis, nak tulis jawapan, nak kira-kira dia, pakai je mathway.com ni. Okay. Okay, baik. Okay, kita tengok calculation yang ada lah. Tengok calculation yang ada. Dia pakai NP sama dengan 2K per 3C02 tambah 1 tambah punca 1 tambah 3C02 theta. Okey, kita tengok.
NP tu apa? N tu adalah number of teeth. Banyak gigi. Gigi tu banyak mana? Okay, number of teeth ni macam ni. Ni gear gigi dia. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kat sini ada 13 teeth. Makna dia N sama dengan 13. Tu teeth, banyak mana gigi. Okey. Jadi NP ni adalah pinion. Kamu ingat kan tadi yang saya kata apa, driver and driven. Okey, driver and driven. Okey. Okey. Driver lawak lagi satu, driven. Okey, dia adalah pinion, lagi satu rack. Okey, jadi maksudnya benda yang motor yang connect dengan gear yang connect dengan motor yang bergerakkan, itu adalah driver, itu juga dipanggil pinion. Benda yang sama. Okey, yang ikut je, yang follow saja, dia yang follow tu dipanggil driven, yang lagi satu dipanggil, nama dia rack, kan? Nama dia rack. Jadi selalu dalam subjek gear ni dia akan pakai perkataan pinion. Okey, dan kemudian jumpa juga perkataan driver and driven. So jangan, tak payah keliru lah benda tu. Tak payah keliru, dia akan pakai pinion saja. Perkataan yang dia pakai pinion lah. Okey. Okey. So NP sama dengan 2K per 3 sin kosong 2 theta. Okey. So 3K, K tu apa? K tu adalah K sama dengan 1 for full depth teeth dan 0.8 for stub teeth. Okey, full depth teeth ni gigi yang baru lah, kan? Gigi tu gigi baru, maksudnya gear baru, masih lagi kekal. Okey, kalau lama-lama dia dah wear and tear, dia dah jadi stub, dia dah hilang kat atas ni dipanggil stub. Okey, STUP. Yang ni kalau gigi baru ni dipakai full depth teeth. Okey, full depth teeth ni gigi yang baru. So K, yang ni K sama dengan 1, yang ni K sama dengan 0.8. Okey, faham? Dia ni yang diberi oleh buku lah. Okey, so theta adalah pressure angle. Okey, calculation dia for 20 degrees pressure angle, K sama 1, NP sama dengan 2K sin 3 sin 02 20 degrees, dan bawah ni akan dapat 13. Okey, saya bagi kamu dalam 2 minit kamu pakai mathway.com. Pakai mathway.com, try buat calculation ni. Boleh buat tak? Okey, saya bagi kamu 2 minit. Kamu try explore mathway.com. Boleh buat tak calculation ni? Masukkan nilai dia 21 per 3 sin 02 20 tambah sebagainya, kamu akan dapat jawapan 12.3. So gigi gear nak ambil ni, pergi bawa di kedai, beritahu kat dia nak ambil gear nombor 13 gigi, kan? Okey, 1 minit. Ni 2 minit. Try Wolfram, try mathway.com. Okey, boleh try tak? Try ni, saya suruh hampa try ni. Apa boleh download dekat apps dalam Android pun boleh, memang ada ni. Sin 02 app dia, nama dia apa, mathway.com. Okey, kemudian masukkan nilai. Boleh dapat ke? Try pakat try. Tengah try.
macam tu lah. Saya pun dah dapat lah, mudah lah. Okay. Mudah dah terus dapat jawapan dia. Okay. Dapat dah ke? Saya nak kamu explore sendiri, dia ada key dia, apa nama, cara tulisan dia semua. Saya percaya lama-lama kamu akan mahir lah, kan? Dekat keyboard boleh tekan simbol-simbol yang patut lah, kan? Simbol bahagi, simbol kuasa 2 macam mana you boleh tahu, kan? Okay. Selalunya untuk calculation yang pelik-pelik, yang cacing banyak, cacing tu maksudnya Laplace integration yang banyak tu, kan? Saya selalu saya tulis formula tu dekat mathway.com dan saya copy and paste masuk ke dalam Wolfram Alpha. Saya copy saja and paste saja, kemudian saya tengok kebaikan Wolfram Alpha ni, ada kebaikan dia, ada kelemahan dia. Sama juga dengan Mathway, ada kebaikan, ada kekurangan dia. So kita tengok result yang sama menggunakan Wolfram Alpha. Wolfram Alpha ni susah sikit sebab you kena buat programming, kan? Tapi mudahnya kamu tulis je tulis formula di mathway.com dan copy paste ke dalam Wolfram Alpha. Kamu tengok Wolfram Alpha ni kebaikan dia sebab dia ada banyak, dia lebih detail, kan? Dan kamu boleh jumpa graf-graf apa semua, boleh nampak, kan? Okay. So, saya bagi tip ni, esok ni apa boleh pakai kedua-duanya. Tak payah pakai scientific calculator dah, kan? Okay. Adakah you dah dapat jawapan dia 12.3? Adakah you dapat jawapan dia 12.3? Orang tak jawab lah. Dapat sir. Dapat lah. Okey. Tengah buat Ustaz Tak apa. 1 minit lagi. Boleh try. Lama-lama you mahir lah. You kan you boleh pakai software website ni untuk semua subjek, kan? Okey. Memandangkan di dalam waktu ni tengah COVID, tak ada exam face to face, so boleh pakailah untuk semua subjek, kan? Tapi esok ni kalau ada exam face to face, tak boleh pakailah. Wolfram ni kena bawa certificate calculator lah, kan? Tak apalah nanti. Okey. Ada orang chatting ah. Alright. Baik. Okey, kita sambung ah. Kita sambung. This Doktor, ya. maaf ganggu. Ya. Berkaitan kuis, kami nak kena upload answer sheet atau tulis jawapan A, B, C, D saja dekat ruang komen tu. Upload answer sheet, tangkap gambar apa ni, upload lah. Okey, baik. Ya. Sebab saya tak percaya you all ni pakat-pakat tengok orang lain. Kurang-kurangnya bila tulis tangan tu dia masuk juga dalam otak tu. Itu saya punya opinion. Okey, kalau saya bagi you all kopi-kopi je, main kopi kawan je, kan? Kurang-kurangnya kopi pun tulis tangan dia masuk jugalah, kan? Okey. So assignment saya, quiz saya semua tulis tangan, tangkap gambar, upload. Okey. Baik, kita sambung seterusnya. 13 pinion and gear are interference free. So realize that 12.3 is possible in matching arc, but not fully rotating gear. 13 teeth represent the least number. Paling kurang maksudnya apabila kamu ni saya cerita amalan biasa. Kalau gear rosak, kamu pi buka gear tu, pi bawa ke kedai, tunjuk je lah, kan? Betul tak? Selalunya kalau barang kita rosak, kita ambil buka, kita ambil contoh, bawa ke kedai, dia akan ganti yang baru lah. Okey, itu amalan normal biasa untuk orang kita lah, biasa lah. Tapi bagaimana pula kalau kamu buat design baru, esok ni yang tengah dah buat integrated project ni ataupun FYP, dia kena design. Bila dia kena design, dia pun tak tahu mana gear nak pakai. Bila dia buat calculation, dia dapat gear ni. So 13 ni maksudnya paling kurang gear tu gigi dia mesti 13. Tak boleh kurang pada 13. 10 tak boleh pakai.
Kalau pakai 10 dia interference. Okey, kalau pakai kurang pada 13 dia akan interference. Okey. Interference tu maksudnya dia akan masuk celah-celah lah. Okey. Analogi lain saya tunjuk pasal interference ni. Macam ni. Okey. Interference. Gigi dia besar ni. Okey. Gigi dia ni antara gigi dengan gigi, gap gigi dengan gap gigi ni besar. Kan? Okey. Tapi gear satu lagi ni dia macam dia panjang. Kan? Dia panjang. Something like that lah. Kan? Jadi bila ataupun dia kecil sangat. Okey, dia panjang ataupun dia gigi kecil. Okey, gigi dia kecil-kecil macam ni. Macam mana dia nak bercantum? Dia tak boleh. Dia tak boleh bercantum. Kamu boleh bayangkan gigi gear besi, gigi gear besi dengan gigi gear kereta mainan. Kereta mainan ni gigi dia of course plastik lah. Kan? Gigi dia besar mana, kecil je gigi dia. Kan? Gigi dia kecil je. Jadi macam mana dia nak bercantum dengan gigi gear besar? Tak boleh cantum. Kan? Itu dia panggil interference lah. Antara terrifying interference ni dia tak boleh cantum sebabkan satu gear terlampau kecil, satu gear terlampau besar. Itu ni lah. Okay. So for pressure angle 14.5 degrees, pressure angle NP sama dengan 23. Okay, saya buat satu formula tadi 20 degrees ni. Bila kamu buat, kamu perasan tak kamu tak payah convert kepada radian tau. Boleh pakai je 20 degrees tu. Perasan tak? Tak payah convert pada radian. Ada soalan-soalan lain, topik lain memang kena convert pada radian. Tapi untuk gear ni tak payah convert pada radian. Okey. Lagi kena pakailah 20 bagi dengan 180 kali dengan pi 3.142 dapat jawapan apa, tak payah convert. Okey. Itu kamu ni saya beritahu saya tak payah convert lah. Terus masuk terus dapat jawapan. Okey. Okay, if mating gear has more teeth than pinion, so NG sama dengan NP bagi NG bagi NP. Jadi gear ni kalau kat sini rack dengan pinion ni diwakilkan dengan huruf G. Satu gear tu adalah gear yang driven lah. NG tu gear yang driven, P tu adalah gear pinion. So MGM is a smallest number of teeth without interference, pakai formula ni. Okay. Jadi bahagi je gigi tu, kamu kira batang gigi tu banyak mana. Okey, sagi satu gigi banyak mana, bahagikan kamu dapat M. Okey. Ada dua gigi. Kalau gunakan formula bawah ni, NP sama dengan if mating gear has more than pinion ni, dua gear ni kamu kira gigi. Kira gigi. Kalau rajin kira-kira lah, tapi selalunya katalog kedai dah datang dah. So katalog kata gigi dia banyak mana, kamu ambil lah bacaan tu. Kan? Tak payah kita rajin sangat, terlebih rajin nak fikir betul gigi banyak mana. Kan? Okay, so small number of teeth without interference be given by this formula, NP sama dengan 2K. Again, gunakan mathway.com untuk apa calculation tu. Okay, for example M sama dengan 4, phi theta sama dengan 20 degrees. So dapat formula ni 16 teeth, and 16 tooth pinion will mesh with number 4 tooth gear without interference. Largest gear with specified pinion is interference free. NG sama dengan NP 02 sin 02 theta tolak 4K 02 per 4K 26P. Okey, sebut pasal istilah-istilah yang disebut ni, NG dan sebagainya ni, saya sangat mengesyorkan dalam kelas saya, untuk tujuan kamu nak faham ni, kamu sebut nama penuh. Bila contohnya NG ni, kamu sebut gear, number of teeth pada gear sama dengan NP, number of teeth pada pinion sama sin 02 theta, sin 02 pressure angle tolak 4 4K ni adalah full tip bagi dengan 4 kali dengan full tip tolak 2 number of pinion sin 02 pressure angle. Kenapa? Kerana kalau kamu perasan, simbol-simbol ni dalam subjek lain dia wakil benda lain, subjek lain dia wakil benda lain. Contoh paling dekat lah, kan? Contoh paling dekat
M di subjek gear ni, M kat subjek gear ni makna dia modul. Modul maksudnya gigi itu besar atau gigi kecil. M dalam subjek fizik, M dalam subjek fizik adalah mass. Kan? M subjek fizik adalah mass. So kat lagi kamu keliru dengan dalam subjek semester ni ramai ambil subjek-subjek killer. Lagi kamu terkeliru. M tu masuk apa, rho masuk dengan apa dalam subjek fluid. Yang ni adalah density. Dan subjek fluid ni adalah density. Dalam subjek saya ni, rho tu adalah inner radius. Kan? Inner radius. Jadi untuk nak elakkan keliru tu, biasakan sebut nama penuh. Kan? Sampai kamu dah boleh faham. Okey. Sementara nak faham ni, sebut nama penuh dulu. Ni saya pesan siap ni. Lagi kamu akan terkeliru dengan subjek lecturer lain. Okey, dia akan pakai simbol yang sama juga tapi makna berbeza. Okey nah? Okey. 13 maximum number of fifth smallest per pinion we operate or rate without interference is NP. Okey. And pressure angle pull depth is mesh rack is NP +2 sama dengan 17. 17.1 ambil 18 lah. Okay. So since gear shaping tools amount to contact with rack and gear hopping is process is similar, the minimum number of teeth to prevent interference to prevent undercutting of hopping is equal to the value. Undercutting, istilah yang sebenarnya yang lebih tepat dipanggil undercutting. Okay. Undercutting. Apa maksud undercutting? Kamu ingat tadi saya bagi analogi cangkul kan? Kamu nak korek tanah kan? Nak korek tanah kamu cangkul kan? Okey. Apabila gigi tu dia bertemu dengan gigi atas, okey. Gigi atas dia bertemu dengan yang sebelah bawah, addendum dia bertemu dengan denendum. Sepatutnya addendum bertemu dengan addendumnya, tapi somehow satu gigi ni gigi baru, satu lagi gigi yang lama, dia addendum dia bertemu dengan denendum. Bila addendum bertemu dengan denendum, dia akan makan. Kan? Dia akan makan. Makan tu kita di Malaysia panggil makan lah. Kan? Undercutting lah. Kan? Undercutting maknanya gigi tu lama-lama dia akan jadi mushroom. Dia akan jadi makan sebelah. Dia makan sebelah, dia akan jadi mushroom. Okey. Cendawan. Mushroom cendawan. Okey. Dia makan sebelah, boleh bayangkan no? Boleh bayangkan dia jadi mushroom cendawan sebelah makan sebelah kan. Okey, bila dah makan sebelah, lama-lama gigi dia tu tak kuat dah, dia patah lah, macam gigi kita lah. Gigi kita tak gosok gigi, bangun-bangun tak gosok gigi, lama-lama patah gigi tu kan. Tu yang tu lah, lebih kurang macam tu lah kan. The overturn of problem of teeth having weakened by undercutting cannot be overemphasized. Of course, interference can eliminate by using more teeth on the pinion. Okay. However, if the pinion is transmit power given amount of power, more teeth can be used only by increasing the pitch diameter. Okay. Interference can also be reduced using a larger pressure angle. It result in a smaller base circle so that more tooth profile become involute. The demand for smaller pinion, however, the use of 35 degrees pressure angle below frictional forces and very low are increased and contact ratio are decreased. Okay, jadi kat sini kita ada selalu permasalahan kita nak kecilkan saiz. Bila kita kena kecilkan saiz barang. Okay, contohnya barang tu besar. Okay, barang tu asal dia besar. Okay, besar. Kamu nak kecilkan. Okay, kecilkan saiz. Bila kamu nak reducekan saiz, break even dia kamu kena pakai gear yang kecil. Bila gear yang kecil, dia gigi gear tu kena pakai pressure angle yang besar. Maksudnya gigi dia tu besar lah. Gigi tu gear kecil, gigi besar. Okey. Bila gigi besar, dia punya pressure angle tu besar. Maksudnya mau tak mau dia kena pakai minyak yang banyak.
kan, minyak yang banyak, elektrik yang banyak dan sebagainya. Itu break even dia, kan. Tapi saiz dia boleh bagi kecil. Okey, kalau kita nak jimat minyak, kita pakai mekanisme yang besar, kan, body yang besar dan sebagainya. Sebab kita boleh pakai gear yang kecil je dia punya pressure angle dia. Tengok paling dekat dengan kereta mainan lah, macam Tamiya, macam apa-apa kereta mainan lah. Tengok dia pakai minyak, dia pakai bateri je, kan. Ataupun kalau yang kereta yang untuk orang yang betul-betul suka main tu, dia bumbu minyak, kan. Tapi mekanisme dia apa? Kecil je banding dengan kenderaan kereta kita, kereta Honda, kereta Proton dan sebagainya. Besar kan body dia, kan. So dia kena pakai body yang besar, kan. Minyak pun pakai banyak, kan. Itu break even dia lah. Okey, itu antara cabaran dia lah. Okey. Oh, lagi 10 minit, kan. 10 minit. Okey, ni saya go through je forming of gear teeth. Okey. Large number of teeth. Kita nak buat gigi, kita ulang balik apa yang you dah belajar dalam manufacturing process. Okey, manufacturing process yang saya perasan semester ni ada yang ambil, iaitu diajar oleh puan ni Dr. Aizat. Okey, manufacturing process. Antara proses-proses yang terlibat dalam membuat gigi ni adalah gigi ni adalah milling, shaping. Okey, milling, shaping, apa lagi, hobbing. Okey, hobbing dan finishing dan sebagainya. Okey, inilah proses-proses yang dibuat gunakan untuk membuat gear lah. Okey, apa pentingnya kamu belajar, kamu kena mengetahui. Okey, kerana ini adalah proses untuk nak buat gear. Setiap proses ni ada kebaikan dia untuk certain type of gear. Dalam setiap proses ni, semua proses dia akan elakkan undercutting. Okey, semua proses dia mengurangkan terjadinya undercutting. So gear ni, dalam warranty gear dia ada, kalau gear tu ada undercutting ke, ada tak elok ke, memang orang reject pada awal lagi lah, kan. Okey, so inilah proses dia lah. Okey, saya tak go through panjang kerana benda ni forming ni you memang tengah belajar. Ada 2-3 ramai tengah belajar manufacturing process. Jadi ada pun siapa yang dah pernah belajar manufacturing process, memang dia tahulah ni antara mesin-mesin yang pakai untuk nak buat gear ni. Okey, milling, shaping. Okey, milling, shaping, hobbing dan sebagainya, finishing. Okey, so masa ada 10 minit lagi, saya habiskan dalam 5 minit lagi. Okey, just saya nak go through pokok ada information yang saya miss. Okey. Okay, there are large number of ways of forming teeth of gear, such as sun casting, share molding, investment casting, permanent mold casting, die casting, centrifugal casting. Ni semua ni you belajar dalam subject manufacturing process. Okay, teeth can also be formed by using powder metallurgy process or by extrusion. A single bar of aluminium may be formed and then slide into gear. Gear that carry large load in comparison of the size are usually made of steel and are cut either foam cutters or generating cutters. In foam cutting, the tooth takes the exact form of the cutter. In generating, a tool having a shape different from the tool profile is moved relative to the gear blank so as to obtain the proper tooth shape. One of the newest and promising method of forming teeth is called cold forming or cold rolling, in which dies are rolled against the blank from the teeth. Okay, tapi lagi kaedah lagi maju sekarang ni adalah 3D printing lah. 3D printing dia tak ada dalam buku teks ni. Okey, sekarang kaedah yang lagi moden, orang pakai kaedah 3D printer. Pun di Jepun ada dah orang syarikat yang buat gunakan 3D printer metal. Dia boleh print metal, tapi benda tu saya kecil-kecil je lah lagi buat masa ni. Okey dah tu first step. Esok ni esok ni adalah teknologi terbaru yang lagi moden yang boleh print untuk 3D printer dalam saiz yang besar. Okey, gear teeth can be machined by milling, shaping and hobbing, and then be finished by shaving, burnishing, grinding and lapping. Gears made of thermoplastic such as nylon, polycarbonate, acetate are quite popular and easily manufactured by injection molding. These gears
low of moderate precision, low in cost and high production. Quantities are capable of light load and can run without lubrication. Okay. Milling gear teeth may be cut with a form of milling cutter based on shape to conform the two space. This method is theoretically necessary to use a different cutter for each gear. Okay, each gear having 25 teeth. For example, will have a different shape tooth from one having 24 teeth. Okay, dan sebagainya. Okay, shaping pula, teeth may be generated with either pinion cutter or rag cutter. The pinion cutter reciprocate. Reciprocate maksud dia naik atas turun bawah. Naik atas turun bawah. Apa maksud reciprocate ni? Macam okey, macam kita naik basikal. Kita kayuh basikal, satu kaki bawah, satu kaki atas. Lepas tu satu lagi kaki turun bawah, kaki dah naik atas. Berulang-ulang. Kan? Itu dipanggil reciprocate lah. Kan, boleh bayangkan kan, you all kayuh basikal masa you tadika lalu, masa sekolah lalu, you kayuh basikal. Okey, satu kaki naik atas, satu kaki turun bawah. Kaki naik atas, kaki turun bawah. Itu dipanggil reciprocate. Okey, dan kalau ikut graf pula, graf dia akan jadi lagu ni ya. Naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Itu dipanggil reciprocate lah. Kan? Okey. So itu kata for the reason rag generating photo provide accurate method of cutting teeth. Okey. Ini shaping teeth with a rag. Ni gunakan proses hobbing. Okey. Simply cutting to that shape like a worm. Teeth have straight side, yes, and rag, but hob axis must be turned through a lead angle in order to cut spur gear teeth. For the reason the teeth generated by hob has a slightly different shape. Okay. Dan last kali kita kena buat finishing. Sebab finishing ni lah kita nak elakkan ada cutting dan sebagainya. Okay. Gear that run at high speed and transmit large force may be subject to additional dynamic force. If there are errors in true profile, errors may be diminished somehow by finishing or the true profile. Teeth may be finished or after cutting or by either by shaving or burnishing. Okay, dan sebagainya. Okay. Saya ingat itu saja. Next week punya kelas kita akan masuk sedikit tentang straight bevel gear. Okay. Ada soalan ke? Kelas? Ada soalan? Okay. Ada soalan ke? Okay. Tak bisa. Boleh faham ke? Okay. Okay, itu saja kelas dari saya. Kita akan jumpa pada kelas minggu depan. So jangan lupa assignment. You kena hantar assignment dan quiz hari ni. Siapa yang hantar waktu kelas dapat markah maksimum 10. Siapa hantar lepas waktu kelas maksimum 7. Siapa hantar esok maksimum dia 5 saja. Kan? Okay. So mudah saja. Just follow the step dalam buku teks dia, tak ada masalah. Okay, itu saja kelas dari saya. Jumpa lagi minggu depan hari Selasa. Sekiranya ada perubahan kelas, saya akan maklumkan seterusnya lah. Kan? Boleh tak berubah dah Selasa dan Khamis. Okay. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay. Waalaikumsalam. Thank you, sir.